TV KPM. Didik TV KPM. Titik pulang modal kau nak dapat jangan kiranya adalah TPM sama dengan kos tetap bagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Oh bahagi, ingatkan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Bukan apa, sebab Akmal ni dulu ambil subjek perniagaan. Yang mana kita nak belajar hari ini sebab ada satu bab tu kan yang mana kita kejap lagi nak masuk. Ini titik pulang modal ni saya rasa kepada peniaga-peniaga di luar sana ataupun future nanti kan. Murid-murid nak buat bisnes ke. Kita kena tahu ni macam mana nak cari titik pulang modal. Kalau tak tahu habis. Jadi sebab itulah anda semua jangan risau. Kita akan bersama dengan seorang cikgu daripada Port Dickson. Yang nama diberikan adalah nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Oh bahagi, ingat kali. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Hamzi. Nampak? Sama kan dengan gambar dalam tadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup segak, cukup ceria. Inilah Cikgu Hamzi yang diberikan namanya. Cikgu, saya nak tahu mengenai perniagaan ni kan. Ada orang kata kalau kita tak faham dia macam mana kita nak cari dia punya, orang kata kira-kira lah kan. Macam tadi saya buat titik pulang modal kan Cikgu. Betul, Akmal. Sebenarnya perniagaan ini dia banyak yang kira-kira ke atau kita kena menghafaz sebenarnya Cikgu? Okey Akmal, terima kasih. Soalan tu sangat berguna untuk pengetahuan kepada penonton dan para pelajar sekalian. Jadi untuk perniagaan ni sebenarnya kita ajar secara teorinya bagaimana pelajar boleh terlibat dengan perniagaan dan bagaimana dia boleh tulis jawapan tu dengan baik dalam peperiksaan. Cuma pengiraan kalau tingkatan 4, bab ini saja yang ada pengiraannya. Okey. Tingkatan 5 ada jugalah pengiraan. Tapi tak adalah banyak sangat. Mungkin dalam peperiksaan 10 ke 15 markah mungkin. Mungkin? Ya. Sebut pasal bab Cikgu. Hari ini kita nak belajar bab apa Cikgu dalam perniagaan? Okey, kalau ikutkan kita akan belajar hari ini bab 3 tingkatan 4 penetapan visi, misi dan objektif. Tapi memandangkan ini bahagian kedua, kira kita akan belajar di penghujung bab ini berkaitan faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi, misi dan objektif serta apakah kesan kepada perniagaan tu jika dia gagal mencapai matlamat perniagaan. Itu dia bab yang kita akan belajar sekejap lagi. Tapi sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu Cikgu, kita nak pergi ke sini dulu untuk kita lakukan sanitasi. Jom Cikgu. Okey, boleh. Okey. Alright, kat situ Cikgu ada hand sanitizer. Okey, jadi update terkini kes harian COVID-19 di negara kita sebanyak 5,244 yang mana ini merupakan angka meningkat juga daripada semalam kan? Rasa meningkat tu Mal. Meningkat Cikgu. Hai, lama saya tak tengok Pantai Port Dickson Cikgu. Tak apa, nanti saya sampaikan mesej kepada Pantai Port Dickson. Ya, tapi jangan lupa saya pun kena pakai juga hand sanitizer Cikgu. Okey, baik, kita sentiasalah jaga sama kita Cikgu kan, insya-Allah supaya terputusnya rantaian COVID-19 ini. Okey, Cikgu, kita dah tahu dah. Tadi Cikgu cakap kan mengenai dalam perniagaan ini hanya bab ini saja kita akan ada kira-kira. Betul. Tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Macam mana tu? Senang ke susah? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya sedang menyiapkan latihan yang diberi oleh guru sambil membuat nota perniagaan tingkatan 5. Pada mula belajar perniagaan, saya sudah tertarik dengan mata pelajaran ini kerana ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Bukan hanya tentang aktiviti perniagaan semata-mata, tetapi ianya meliputi isu semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Tetapi sejak tahun 2020, banyak yang telah berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi ini bukan berhalangan bagi saya untuk tetap mengikuti kelas PTPR dan konsisten membuat ulang kaji menggunakan berbagai medium seperti Didik TV KPM. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Hamzi. Hai
kawan-kawan, saya pelajar perniagaan SPM 2021. Ada 11 bab yang perlu dikuasai. Salah satunya bab 3 tingkatan 4 berkaitan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Oleh kerana tajuk ini agak mengelirukan, saya mengambil pendekatan mengulang kaji soalan percubaan dan SPM sebenar supaya saya boleh faham dan tersalah konsep. Makin banyak latihan kita buat, makin cerah peluang kita cemerlang nanti. Hai semua, subjek perniagaan telah banyak membantu saya untuk membuka minda saya dengan mengambil tahu isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling saya. Perniagaan bukan sekadar belajar tentang berniaga, untung dan rugi semata-mata, tetapi lebih kepada aktiviti kehidupan kita seharian. Bagi saya, calon SPM tahun 2021, ulang kaji secara konsisten walaupun pembelajaran secara PDPR perlu dijalankan. Sentiasalah bertanya dan merujuk dengan guru. Selain itu, gunakan pelbagai jenis sumber pembelajaran bagi meningkatkan lagi kefahaman. Apa kata kita membuat ulang kaji untuk bab 3 tingkatan 4, pernyataan misi, dan objektif. Jom. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Cikgu, saya sukalah tadi ada salah satu anak murid tu dia ada mengatakan subjek perniagaan bukan saja kita tahu pasal untung dan rugi, tapi kita juga belajar mengenai aktiviti harian. Itu take note untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek perniagaan dalam Road to Success SPM 2021. Sambut tangan cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Ahmad Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Siapakah mereka? Jom, ini dah. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Ada 7 orang hari ini cikgu Oh, ramai hari ini. Ramai cikgu. Kita ada ramai. Okey. Kita mulakan daripada Chong. Betul ke? Itu Lengloy. Macam mana saya nak pronounce nama awak? Cuba awak perkenalkan diri awak. Boleh? Selamat petang semua. Okey. Nama saya Chong Jing Eun, calon perniagaan SPM 2021. Okey. Cita-cita awak, Jing Eng? Cita-cita saya Yap. menjadi seorang chef. Chef? Wah, ini mesti pandai masak ni. Wah, okey. Bagus. Okey, seterusnya. Siapa namanya? Raj, betul ke? Ya, betul. Okey, perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Nama saya Kishan Raj. Saya nak menjadi seorang usahawan yang berjaya masa depan. Awak nak buka bisnes apa ni, Raj? Boleh saya tahu? Saya ada plan bisnes franchise. Franchise. Nice. Okey. Good. Okey, seterusnya. Dia Izzati. Siapakah dia? Ini dia. Hai, nama saya Diana Izzati Dini. Saya nak jadi cikgu tadika. Oh, Cikgu Tadika. Ini mesti suka kanak-kanak, cikgu kan? Bagus dia. Okey. Seterusnya, namanya adalah SRYHA. Macam mana saya nak sebut nama awak ni? Asyas Suraya. 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 Hai, nama saya Suraya. Saya nak jadi TV host. Wah! Ambil Akmal. Okey, Suraya, kejap lagi saya ada satu tugasan untuk awak. Okey, sekejap lagi tau. Okey, bagus. Seterusnya, yang berbaju kuning. Sila perkenalkan diri awak dan juga cita-cita awak. Nama saya Yong Kong Yok dari SNK Raja Jumaat. Cita-cita saya nak jadi satu businessman. Bisnes. Okey, you nak bisnes apa nanti? Buka kedai.
Buka kedai. Okey. Saya pasti semua bisnes nak buka kedai kan. Kedai Betul. apa? Nanti dia akan jawablah. Banyak sangat general tu kan. Okey, ini ada 2 orang. Dah jadi 1 orang balik dah. Laili, betul ke Laili? 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 Awak? Laili? Laili? Nampaknya dia tak berminat kot. Mungkin ada masalah lain lah tu. Ya, nanti dia akan masuk balik. Okey, jadi kita dah kenalkan pelajar-pelajar daripada SMK Raja Jumaat, cikgu. Ya. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek perniagaan bersama dengan Cikgu Hamzi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal dan Sama-sama. 6 orang pelajar saya yang turut serta pada hari ini. Nanti Laili akan bersama dengan kita lah. Ya. Okey, jadi untuk tajuk yang saya dah terangkan tadi pada awal tadi, jadi saya harap semua pelajar menyediakan buku catatan lah. Mungkin pelajar tingkatan 5 tahun ni tak ada buku teks tingkatan 4, tapi mungkin boleh menggunakan rujukan ataupun menggunakan bahan yang saya akan bentangkan ni sebagai catatan lah. Okey, jadi hari ini penting ke bab 3 tingkatan 4 ni, sebab bab 3 ni kadang-kadang pelajar rasa susah untuk membezakan antara visi, misi dan objektif. Yep. Tapi kita tengok bagaimana pentingnya bab 3 ini. Yes. Kalau tengok SPM 2018 untuk soalan kertas 1 tak ada lah soalannya. Sebab ini ialah tahun pertama. Tahun pertama okey. perniagaan ni disoal dalam peperiksaan SPM. Jadi kertas 2 ada lebih kurang 6 markah. Dan SPM 2019 markahnya ada banyak tu. Ada lebih kurang kertas 1 5 soalan dan kertas 2 ada 15 markah. Okey. Manakala tahun ni SPM yang baru dijalankan pada bulan Mac yang lalu. Yep. Sebab soalan tu kertas tertutup. Saya tanya dengan pelajar je lah. Okey. Tanya dengan pelajar, dia kata kertas 1 ada, kertas 2 pun ada soalan berkaitan visi, misi, objektif. Jadi okey. tajuk ni memang sangat penting supaya para pelajar semua bersedia untuk kuasai dengan baik. Okey, Akmal. Seterusnya untuk tajuk ini, di akhir pembelajaran saya nak semua pelajar boleh menghuraikan 7 faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi, misi, objektif. Ya. Seterusnya menerang dan menilai kesan perniagaan yang gagal mencapai matlamat. Okay, jadi para pelajar saya yang ada bersama saya ini bersiap sedialah, banyak soalan saya nak tanya. Okey. Okay, kita mulakan. Yang penting cikgu, Laili mana Laili? Laili tak Laili. masuk lagi ke? Laili? Dia tak masuk lagi cikgu. Okey, tak apa, nanti dia akan cubalah tu. Ya. Okey, jadi saya senaraikan di sini ialah 7 faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi, objektif perniagaan. Dimulakan dengan pertama, pemaksimuman untung. Yang kedua, pertumbuhan perniagaan. Ketiga, penyediaan perkhidmatan. Diikuti daya saing, jualan, share pasaran dan juga titik pulang modal. TPM. Okey, jadi bila nak ingat tujuan ni mungkin kan pelajar tak ingat. Jadi saya sediakan sikit akronim yang mudah lah. Iaitu? Okay, kalau Akmal tengok pun mungkin boleh ingat. Key point dia ialah timbang VMO, yang mana perkara yang boleh ditimbangkan lah. Okey. Timbang VMO, TPM pasti dapat untung, jual share perkhidmatan. Kalau Akmal tak belajar perniagaan, TPM tu apa Akmal? Timbalan Perdana. Mungkin dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Ya. Tapi apabila pelajar perniagaan yang hafal ni, dia akan sebut Titik pulang modal. Yes, pandai. Titik pulang modal lah. Ya. Jadi TPM pasti dapat untung, jual share perkhidmatan. Tak apa, dia tak ikut urutan pun tak apa. Yang penting poin tersebut ada faktor yang dipertimbangkan. Ya. Jadi ingat benda 7 yang ni, buat catatan. Okay, yang pertama saya nak menceritakan tentang pemaksimuman untung. Bagaimana perniagaan tu kita rasa boleh dapat untung? Ya. Saya tanya pelajar saya lah. Okey. Siapa nak jawab? Macam mana perniagaan tu dikatakan berjaya mendapat untung? Kita tanya ni cikgu, TV host. TV host. Suraya. Soraya, macam mana Suraya. perniagaan tu kita kata dia berjaya mendapat keuntungan? Dia punya Dia punya Apa dia punya apa? apa? Nak soalan lagi sekali ke? Macam mana kita nak tahu perniagaan tu untung? Jawapan Dia tak pasti cikgu. Okey, tak apa. Yap. Okey, jadi hari ini saya bagi tahu untuk pastikan kita dapat untung yang maksimum ni, kita boleh tengok kemampuan perniagaan memaksimumkan hasil dan meminimumkan kos. Okey. Jadi bagaimana situasi itu berlaku apabila jumlah hasil yang diperolehi melebihi jumlah kos yang telah dibelanjakan di awalnya lah. Ya. Jadi jumlah kos yang dah tolak semua kos yang terlibat, ada lebihan duit, itulah kita sebut sebagai untung dalam perniagaan. Ya. Jadi perkara ini perlu dipertimbangkanlah. Okey, yang kedua, kita terus kepada pertumbuhan perniagaan. Kalau sebut ayat pertumbuhan perniagaan, kalau ikut maksud di sini dalam buku teks kamu boleh tengok, ialah peningkatan dalam perniagaan tu dari semasa ke semasa.
kita boleh tengoklah sebenarnya bagaimana sesebuah perniagaan tu kita rasa dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan. Dalam konteks perniagaan ni, kita boleh tengok dua perkara. Apa perkara tersebut? Adakah pelajar saya nak cuba? Kishan Raj. Bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kata dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan? Membuka cawangan. Okey, bagus. Membuka cawangan baharu. Yang pertama membuka cawangan baharu. Betul ke saya punya yang pertama? Okey. Pembukaan cawangan yang baru. Maksudnya daripada satu perniagaan and then dia mengembangkan lagi perniagaan dia di tempat lain dengan nama yang samalah. Jadi kita boleh katakan perniagaan tersebut telah mencapai perkembangan perniagaan. Ya. Yang kedua pula Kong Yok. Hasilnya apa? Bagaimana perniagaan itu mencapai pertumbuhan perniagaan? Membesarkan saiz perniagaan. Okey, bagus. Terima kasih Kong Yok. Sebab soalan ni soalan tingkatan 4, pelajaran ni tingkatan 5. Bila saya masuk dalam kelas, saya memang akan buat soal jawab sebelum dia orang duduk. Saya akan tanya, okey, macam mana perniagaan tu boleh capai pertumbuhan? Jadi mereka ni macam dah biasalah. Jadi sebagai ni sebenarnya macam latihan ulang kaji lah. Sebab kalau saya nak bawa pelajar tingkatan 4, mereka belum belajar tajuk ni lagi. Betul jadi juga. agak mengejutkan sikit lah. Jadi para pelajar ni boleh nampak jawapannya membesarkan saiz perniagaan sedia ada. Mungkin daripada gerai yang kecil, kemudian membuka restoran yang besar. Nampaklah mengalami pertumbuhan dalam perniagaan. Kita pergi yang ketiga pula, berkaitan penyediaan perkhidmatan. Kita boleh tengok dalam dunia hari ini, banyak perniagaan yang bersaing sesama sendiri. Bagaimana orang boleh datang kepada perniagaan tersebut untuk membeli. Kalau dalam situasi sekarang ni Akmal, pandemik apakah bentuk perkhidmatan yang biasa Akmal tengok dalam situasi sekarang ni? Makanan yang online tu cikgu. Okey, makanan online. Jadi kita panggil apa? Yang tu ke? E-hailing semua tu ke? Perkhidmatan bukan ke? e-wallet. Siapa cakap e-wallet tadi tu? Okey. Tak, maksudnya perniagaan, penyediaan perkhidmatan ni, maknanya aktiviti yang disediakan, ditawarkan oleh perniagaan bagi menarik minat orang beli. Sebab sekarang orang dah malas keluar kan? Betul. Dah tak nak keluar, jadi dia akan cari mana perkhidmatan yang menyediakan boleh hantar ke rumah. Jadi kalau yang tak boleh hantar tu, kadang okey, cancel order lah, tak boleh. Kita tak boleh nak keluar. Jadi para pelajar ataupun kita semua dah sedia maklum lah tentang perkhidmatan yang disediakan ni secara tak langsung menarik minat kita untuk pergi beli. Jadi contoh dalam buku teks tingkatan 4 muka surat 146 ni, antaranya yang saya senaraikan ke sini, Go Shop, macam kita biasa tengok dalam TV kan. Zalora semua tu lah. Okey. Semua ni ada Wow Shop. menyediakan perkhidmatan. Biasanya kadang kita nak buat tempahan terus. Nak call kan. Contoh penyediaan perkhidmatan ni, kalau orang menggunakan telefon, dia akan call terus sebab biasanya dia buat iklan. 100 pemanggil pertama dapat diskaun dan sebagainya lah. Jadi menggalakkan mereka untuk membuat panggilan. Ni kalau buat tempahan secara panggilan. Tapi sekarang pun kita boleh buat tempahan melalui mesej ataupun dalam website dia lah. Betul kan? Jadi contoh-contoh lain tu mungkin para pelajar pun boleh tahulah apakah contoh perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan-perniagaan di luar sana. Okey, dah masuk seterusnya. Yang keempat, daya saing. Bagaimana perniagaan tu kita katakan dia telah berjaya berdaya saing? Laili ada tak? Ada cikgu. Tapi dia kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Ada tak sekarang ini tak ada lagi. Suara dia ada tak? Tapi cikgu kita minta ni lah. Dia boleh dia? Ada balik Leli. Leli okey ke Leli? Leli jangan marah. Leli tak ada balik. Ya. Okey, dia. Bantu Leli dia. Silakan. Yep. Dia, apa yang kamu faham perniagaan yang mampu berdaya saing? Ada kemampuan untuk ada kekuatan lah dalam perniagaan dia. Untuk apa? Bersaing dengan perniagaan yang lain. Okey, kekuatan dan perniagaan tersebut untuk bersaing dengan perniagaan lain. Okey dia, saya nampak jawapan kamu tu. Jadi yang lebih tepatnya, daya saing ni ialah merujuk kepada sesebuah perniagaan yang boleh mengekalkan operasi perniagaan. Okay, mungkin ada perniagaan di luar sana yang Akmal tengok dari kecil ada, sampai sekarang pun ada juga. Mungkin dalam saiz kedai yang sama juga. Tapi dia still boleh dapat kekalkan keupayaan dia walaupun banyak lagi perniagaan lain yang muncul. Jadi itu berkaitan maksud daya saing lah. Tapi untuk mengekalkan daya saing dalam perniagaan ni, ada beberapa faktor lah yang kita perlu lihat.
Contohnya di sini ada 5 dari sudut kewangan sehingga jaringan. Ini saya tak nak terangkan lah. Saya minta pelajar saya yang terangkan. Oh, serius cikgu Tapi kalau Akmal tengok pun, Ya. kalau keupayaan perniagaan tu bertahan, kalau yang pertama kewangan, apa Akmal akan sebut? Saya tanya Akmal dulu lah. Okey, dan saya akan berikan soalan itu kepada Kishan Raj. Okey. Kishan, tolong saya Kishan. Ya. Kewangan. Perlu ada kewangan yang stabil. Okey. Okey, Kishan. Betul lah. Ayat dia tu lengkap lah. Kalau dalam peperiksaan pun jawab faktor yang mempengaruhi daya saing ialah mempunyai kewangan yang stabil. Kewangan yang stabil tu maksudnya mempunyai duit untuk membayar kos-kos yang terlibat. Jadi perniagaan walaupun dalam situasi sekarang ni mungkin banyak perniagaan ditutup dan ada perniagaan yang still boleh berterusan. Mungkin Survive. dia dah boleh survive sebab dia ada kewangan yang baik lah untuk cover apa yang berlaku sekarang ni. Okey, thank you Kishan. Yang kedua, sumber manusia. Okey, kita tanya Jing En, cikgu. Jing En. Yap. Jing En. Jing En, apa yang kamu faham? Mempunyai pekerja yang cemerlang. Oh, pekerja yang cemerlang. Okey, cemerlang tu maksudnya apa, Akmal? Cemerlang maksudnya bagus. Datang kerja on time. Tak payah disuruh dia buat kerja tu. Alright. Tak apa Akmal. Kalau pelajar pun tulis jawapan, contoh mempunyai sumber manusia yang masuk kerja on time. Dalam peperiksaan pun tulis, itu situasi itu menggambarkan pelajar pekerja yang cemerlang lah. Jadi jawapan tu pun kita terima lah. Senang je sebenarnya perniagaan ni. Asalkan pelajar tu mampu menghasilkan satu situasi di luar sana, tapi dalam bentuk jawapan walaupun ayatnya tak tersusun, kita faham maksud dia. Jawapan tu kita terima. Masih lagi diterima. Masih diterima. Macam Akmal campur-campur tadi. Pekerja masuk kerja on time. Maksud, samalah maksud dia. Kita terima. Okay, mempunyai sumber manusia ataupun pekerja yang berkemahiran, yang cemerlang. Okey, thank you. Okay, seterusnya, teknologi. Dari sudut teknologi pula. Okay, siapa kita nak suruh ni? Ya, ada volunteer ke? Volunteer? Anyone volunteer? Okey, nampaknya Suraya angkat tangan di situ. Okey, Suraya. Silakan. Teknologi yang terkini dan canggih. Okey, betul. Betul tu. Walaupun nampak ayat tu pendek, tapi ayat tu dia boleh berdiri sendiri. Menggunakan teknologi yang canggih dan terkini. Mana-mana perniagaan di luar sana yang dah upgrade perniagaannya menggunakan teknologi, kita akan tengok perniagaan tu boleh survive dan boleh mendapat keuntungan yang banyak. Betul. Okey, seterusnya pemasaran. Pemasaran ni senang cikgu. Ni makanan Akmal ni. Kita di zaman digital cikgu Di zaman ada yang social media ni, zaman sekarang semua kita nak promote pakai social media aja. Betul. Suruh je influencer tolong promote makanan, insya-Allah pulangannya akan ada. Okey, betul Akmal. Akmal bagi tahu memasarkan ataupun mempromosikan barang-barang. Mempromosikan. Kalau ikutkan term pemasaran tu lebih kepada mempromosikan lah. Mempromosikan ataupun memperkenalkan produk di media sosial. Bagi pula contoh-contoh lagi, boleh dapat markah. Jadi biar ayat tu kita lepas habis lah. Jangan tahan-tahan. Lepas je? Lepas habis. Tak apa, sebab dalam perniagaan, tulis jawapan lebih, tak ada kena tolak markah pun. Silap-silap, jawapan ni sehingga sampai contoh tu, boleh dapat markah lagi. Jadi, belajar untuk tulis lebih lah. Calon-calon saya pun saya ingat. Kalau peruntukan markah 5, you boleh tahu sampai 6, 7, bagi je semua. Itu lebih selamat lah. Okay, seterusnya, last kali jaringan. Jaringan lebih kepada networking, saya sebut sini. Jadi, perniagaan perlu ada jaringan. Sama ada jaringan tu kepada pelanggan, pesaing maupun pembekal lah. Kita bukan hanya jaga terhadap orang-orang yang datang beli kepada kita. Kita kena ada networking juga dengan pesaing perniagaan kita supaya kita tahu bagaimana pesaing kita ni survive dalam perniagaan dan bagaimana kita boleh tiru dia untuk kita majukan perniagaan kita juga. Itu daya saing. Okay, seterusnya, jualan. Sebut jualan, nampak jelas lah jualan. Sales. Jual beli. Kalau ikutkan konteks maksud jualan ni, transaksi yang berlaku antara penjual dan pembeli yang memberi kepuasan kepada kedua-dua pihak. Maksudnya kalau saya beli dengan Akmal, saya akan bayar duit, Akmal akan dapat duit tersebut, saya akan dapat kepuasan menggunakan barang tersebutlah. Itu dalam konteks jualan. Mana penjual mendapat keuntungan manakala pembeli mendapat kepuasan menggunakan barang. Kita boleh tengok dalam jualan ni ada beberapa strategi promosi jualan. Bagaimana jualan tersebut kita boleh tingkatkan, boleh dapat keuntungan yang banyak melalui promosi jualan. Yang pertama,
promosi jualan murah. Akmal pernah pergi membeli waktu jualan murah? Pernah cikgu. Ke selalu beli time-time mahal je? Uish, tak adalah cikgu. Saya tidak sekali itu lagi cikgu. Saya rasa kalau jualan murah ni semua akan berpusu-pusu lah. So masa bila biasanya jualan murah ni Akmal? Hujung tahun, Lagi? pertengahan tahun, Lagi? awal tahun dan juga perayaan. Okey. Contoh-contoh yang Akmal sebut tu semua betul lah. Dan kita bagi tahu jualan murah ni ialah keadaan di mana melakukan jualan harga lebih rendah daripada harga biasa pada musim-musim tertentu. Seperti musim yang Akmal sebut tadi tu. Ya, walaupun saya bukan kaki shopping cikgu. Oh, okey. Tu take note Ya. Alright. Okey, yang kedua, diskaun harga. Apa yang kamu faham tentang diskaun harga? Ini senang. Ini siapa yang nak buat bisnes ni, konyok awak kena tahu ni apa maksud diskaun harga. Betul cikgu Ya, betul. Sebab dia nak buat bisnes. Betul. Dia nak buka kedai. Dia nak buka kedai. Kedai apa? Kejap lagi kita tahulah. Okey, sila terangkan konyok. Apa yang kamu faham tentang diskaun Kurangkan harga? harga produk. Kurangkan harga produk cikgu, kata beliau. Diskaun, mengurangkan harga suatu barang daripada harga yang asal. Mungkin disebabkan pada musim-musim tertentu ni ataupun mungkin dia beli dalam kuantiti yang banyak. Kadang-kadang kita beli banyak pun kita tahu bila beli banyak mungkin dapat diskaun. Kita tengok kat kedai pun dia dah tulis sekarang mungkin kedai itu boleh tawar-menawar. Kita beli banyak, boleh kurang tak? Atau beli pukal cikgu kan? Beli tak secara apa, pukal jangan lah. kadang-kadang pelanggan ni dia malu nak tanya. Ada yang jenis macam tu, beli bayar je. Sebenarnya kita sebagai pelanggan kita perlu tahu bila kita beli dalam kuantiti yang banyak tu, kita mungkin boleh sebut boleh tak dapat kurang sikit. Ya. Tapi win-win situation lah, situasi menang-menang lah. Jangan kita je nak menang kan. Betul. Dia kena ada orang transaksi apa? Dua hala tu cikgu. Dua hala tu lah. Bincang Ya. lah. Okay? Sebab kita pun tahu kos-kos barang tersebut. Cuma kita pun kena fikirkan keuntungan pihak peniaga jugalah. Ya. Okey, yang seterusnya beri sampel. Kat mana kita nak tengok beri sampel ni? Saya boleh jawab cikgu, tapi akan menampakkan lagi saya ni kaki shopping cikgu. Alamak. Okey, mungkin siapa boleh terangkan beri sampel tu maksudnya macam mana dan kita boleh nampak keadaan ini di mana cikgu Dia Dini. Dia Izzati. Dia Izzati. Ya. Ya, saya. Macam mana contoh kalau sampel ni? Contoh kalau macam kita pergi tempat beli belah, Okey. maybe hari Ahad kot, dia akan bagi makanan yang kecil-kecil tu Sampel lah. untuk kita makan, untuk rasa. Okey. Itu contoh sampel lah. Okey, betul. macam tu lah. Wow. Awak nak jawab macam tu ke dekat SPM? Maksudnya Akmal macam dia sebut tu, dia kata contoh strategi promosi ni adalah pemberian sampel. Pemberian sampel tu dia tulis di jawapan ni, contoh macam hari Ahad kita pergi pasar raya, orang bagi makanan kita suruh rasa. Jadi itu menerangkan kepada sampel. Jadi dia sampel dia dapat markah. Contoh yang ditulis pergi hari Ahad tu pun dapat markah juga. Tapi yang dia kata macam tu lah dapat markah. Macam tu kita abaikan je lah. Oh, okey. Menunjukkan dia faham lah. Ya, cikgu. Tapi at least dia dah terangkan. Tapi kadang ada certain pelajar, bila kita tanya beri sampel ni apa? Bagi sampel lah cikgu. Jadi dia tak faham apa yang sebenarnya dia faham. Jadi bila dia bercakap nak sampaikan tu. Jadi saya memang galakkan pelajar saya, you nak cakap apa sebenarnya? Oh, okey. Apa situasi yang you boleh bayangkan untuk bagi tahu saya sampel tu apa? Jadi pelajar memang kena cuba. Jangan cakap dalam hati je. Kita tak boleh nak baca. Cikgu, kalau dia bagi contoh macam seperti minyak wangi, seperti macam apa air kopi semua tu boleh ke? Betul. Dia bagi contoh kertas wangi kan suruh bau. Itu contoh pemberian sampel lah untuk galakkan promosi jualan ni. Okay, dan terakhir sekali untuk promosi jualan ialah buat peraduan. Pernah join peraduan? Aku pernah join. Saya tak pernah lah. Bukan tak pernah join, tak pernah menang cikgu. Nampak selalu membeli tu Ya cikgu. Okey, jadi macam peraduan contoh macam beli RM50 ke atas boleh masuk peraduan. Ya, anda peraduan layak. tu bukanlah semua orang akan dapat. Macam Akmal kata, Akmal tak pernah menang kan. Ya. Sebab peraduan tu dia soalan senang je. Kadang kita dah tahu soalan ni semua ya. Betul. Okay. Semua dah tahu. Cuma soalan tu dia akan masukkan dalam kotak untuk dibuat cabutan bertuah pula lah. Okay, sebab dia nak galakkan orang membeli dengan banyak. Jadi buatlah peraduan cabutan bertuah dan sebagainya. Ini contoh strategi promosi jualan untuk kita bertahan dalam menetapkan visi misi objektif perniagaan lah. Yes. Okey. Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, jadi kepada anda semua jangan kemana. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek perniagaan dalam Road to Success SPM 2021. Laili kembali.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar serba sedikit mengenai subjek perniagaan, cikgu. Strategi promosi jualan seperti memberi sampel, buat peraduan dan sebagainya. Dan sekarang ini, cikgu, kita nak apa pula kita nak belajar ni, cikgu? Okey, kita teruskan lagi dengan faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang ke-6 iaitu berkaitan share pasaran. Share pasaran, pelajar-pelajar perlu hafal maksudnya lah. Okay, share pasaran ni ialah berkaitan bahagian ataupun peratusan penguasaan jumlah pengguna yang membeli produk dalam sesuatu kawasan. Sebab tu kita boleh tengok ada syarikat-syarikat yang claim sebagai pengeluar nombor 1 di Malaysia. Jadi itu berdasarkan sales jualan yang telah dilakukan, yang telah dikemaskini antara pesaing-pesaingnya. Jadi dia boleh tentukan tu share penguasaan pasaran sesebuah syarikat ataupun sesuatu jenis produk yang samalah. Kalau kita tengok dalam buku teks sendiri, dia tunjukkan boleh dilukis dalam bentuk carta pie, menunjukkan penguasaan ini berkaitan jualan barang-barang sukan. Jadi kita boleh tengok perbezaan dari sudut persen kat sinilah. Itu berdasarkan pengguna yang membeli ataupun mengguna barang tersebut. Sebab tu dia boleh claim di nombor 1 ataupun sebagainya lah. Okey, yang ni ialah share pasaran. Seterusnya, yang Akmal sebut daripada awal tadi, titik pulang modal. Okay, soalan ini biasanya sama ada dia tanya maksud ataupun dia minta lukis graf. Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana untuk lukis graf yang ini. Okey, titik pulang modal ialah satu keadaan di mana para peniaga dapat merancang untuk mengetahui jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kalau Akmal sendiri tengok ayat titik pulang modal, maksudnya apa, Mal? Maksudnya macam itulah, cikgu. Sebab dia nak pulang modal, kita nak cari berapa, cikgu. Masuk titik pulang modal tu apa, Mal? Dia macam tu, cikgu. Dia apa dia? Aduh, saya cuba nak goreng pun macam tak jadi juga gorengan saya ni, cikgu. Dia gelakkan Akmal tu. Dia. Amboi, gelakkan kita. Ata, awak tahu tak titik pulang modal tu apa? Cuba awak tolong jelaskan dekat kami semua. Mestilah tahu. Oi. Amboi, garangnya Mak Ngah. Dia, cerita sikit titik pulang modal tu apa sebenarnya? Titik pulang modal tu, dia nak kira berapa banyak keuntungan kita dapat nak tengok kita ada dapat keuntungan ataupun apa perkataan tu? Apa dia? Jadi dia kata mestilah tahu. Kerugian. So titik pulang modal ni ada untung ke ada rugi dia? Untung lah. Suka hati je. Bukan Apa sebenarnya dia? Tak apa. Kalau dia salah konsep dari situ, saya betulkan. Titik pulang modal ni maksud situasi tiada untung dan tiada kerugian dalam perniagaan tersebut. Okey, maksudnya kita balik modal lah. Berapa yang kita belanjakan? Kalau macam tanya pelajar, apa ke titik pulang modal? Balik modal lah, cikgu. Balik modal tu apa? Balik modal tu maksud kita tak ada untung, tak ada kita rugi. tak ada rugi. Kena tukar ayat tu, jangan kata balik modal lah, cikgu. Jadi tak sampai lagi maksud tu. Maksudnya dia sepatutnya kamu faham, titik pulang modal ni jumlah hasil. Berapa yang kamu dapat pada hari itu banding dengan kos yang telah kamu belanjakan, sama. Jadi nilainya kosong lah. Kosong maksudnya tak ada untung, tak ada rugi lah. Tak ada rugi. Jadi macam kita berniaga petang-petang ke, kalau kita dah dapat balik modal tu kita dah tahu, okey, baki-baki ni mungkin kita boleh jual murah. Mungkin kita boleh sedekah. Jadi kita tahu dah balik modal lah. Okey, dia faham dia, okey. Alright. Okey. Formula untuk kira titik pulang modal, Akmal dah sebut tadi berkaitan bahagi ke kali kan? Bahagilah. Titik pulang modal, jawapannya dalam bentuk unit. Kos tetap bahagi harga barang tolak kos berubah seunit. Walaupun formula ini saja yang pelajar kebanyakannya hafal, tapi dalam pengiraan titik pulang modal ni ada banyak lagi formula yang berkaitan. Contohnya titik pulang modal untuk kira TPM hasil. Hasil ni melibatkan RM lah. Jadi jawapan pertama yang dia dapat daripada TPM unit ni kali dengan harga barang, dia akan dapat TPM hasil. Okey, ini formula yang kedua, buat catatan Okey, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Boleh tengok. Yang pertama, yang ketiga ni ialah jumlah kos. Nak tahu berapa kos perniagaan tu melibatkan kos berubah tambah dengan kos tetap. Jawapan adalah RM. Kalau tak pasti, kalau pelajar tak pasti apakah unitnya, RM ke, unit keluaran ke, jangan tulislah. Tak payah tulis. Kalau dia tak tulis, kita akan anggap jawapan tu betul lah.
Okey, tapi kalau sepatutnya jawapan tu RM, tapi dia tulis 10,000 unit, kita tak terima jawapan dia. Lain konsep dia. Jadi selamat macam itulah. Tapi kalau pelajar yang bagus, memang tahu, tulislah. Lebih baik begitu. Okey, kos berubah unit dan untung rugi jumlah hasil. Para pelajar kena tahu semua formula ni sebab dalam pengiraan titik pulang modal, dia boleh tanya mana-mana formula ni untuk membuat pengiraan. Okey, titik pulang modal. Okey, yang utama sekali untuk titik pulang modal ialah bagaimana cara melukis graf titik pulang modal. Okey, saya tunjukkan. Kalau sampai sekarang masih ada pelajar tingkatan 5 yang masih tak tahu lagi melukis graf titik pulang modal, ambil pensel, ambil buku, bersedia untuk melukis. Inilah masanya. Okey, saya ajarkan. First kali kalau sebut graf, mesti ada paksi X, paksi Y lah. Okey, jadi paksi X, paksi Y boleh nampak kat situ RM yang tegak tu dan unit kuantiti di bawahnya. Kalau dalam peperiksaan yang lalu pun, kalau pelajar lukis macam ni pun dah boleh dapat markah sebenarnya. Lukis macam ni saja dah boleh dapat lebih kurang 1 markah lah. Okey, jadi untuk yang mudah dah letak kosong, kita tarik daripada kosong ni bawa naik ke atas. Ini ialah garisan kita sebut sebagai garisan jumlah hasil. Okey, jumlah hasil. Kemudian untuk melukis lagi, kita naikkan sikit, kita tarik bersilang dengan jumlah hasil, kita sebut sebagai jumlah kos. Kenapa jumlah kos ni bermula di tengah-tengah ni? Sebab dalam situasi ni, mula ke atas sikit mal kan? Okey, ajak saya tanya pelajar saya lah, kenapa dia mula ke atas? Silakan cikgu. Tanya Kong Yok. Kenapa garisan jumlah kos ni kita mula daripada atas sikit? Kenapa tak mula daripada bawah? Dia mesti ada sebab tu. Kong Yok boleh jawab Saya ke? tak pasti. Tak pasti. Okey, ada kawan-kawan yang lain faham kenapa jumlah kos tu dia atas sikit berbanding jumlah hasil, cikgu? Ya. Ada siapa-siapa kawan yang boleh bantu Kong Yok? Sebab dia dalam tingkatan 5 pun ada belajar untuk mentafsir graf titik pulang modal ni. Okey. Cikgu mungkin diorang lupa, mungkin cikgu boleh refresh balik. Okey. Jadi saya ingatkan kita letak garisan jumlah kos ni di atas sebab pada situasi keluaran kosong ada kos yang tetap perlu dibayar. Maksudnya belum lagi buat pengeluaran, ada kos-kos yang perlu dibayar. Kos yang boleh bayar nanti saya bagi tahu. Jadi kos ni tetap perlu bayar walaupun pengeluaran tu masih belum dijalankan. Jadi kita letak di atas sikitlah. Okey. Seterusnya kita akan buat poin yang sama dimulakan dengan jumlah kos ni, kita garis lurus. Ini kita sebut sebagai kos tetap. Kos tetap tu mana pengeluaran meningkat pun kos tersebut masih dibayar dengan sama. Apa contoh mal? Kos tetap mal. Kos tetap, cikgu. Maksudnya kita tetap bayar nilai itu walaupun berbulan-bulan sama je. Macam bil-bil, cikgu. Bil Akmal sama ke setiap bulan? Kalau bil air, pengangkutan, cikgu. Pengangkutan. Kenapa dengan pengangkutan? Kenapa, Eva? Eva bagi jawapan. Tak ada. Contoh kos tetap macam sewa lah. Kita bayar sewa. Sewa bangunan sebut kan? Ya. Okey, nilai dia sama. Tak apa, Mal. Saya saja je. Ya. Okey. Salah lah bagi jawapan tadi. Okey. Bukan salah Akmal. Bukan salah saya. Okey. So, kita akan nampak kat sini. Beza antara jumlah kos dengan kos tetap ni ialah kos berubah. So, dalam situasi tadi maksud titik pulang modal tu, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Di sinilah berlakunya persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos menunjukkan berlaku titik pulang modal. Situasi ni, H1 ialah TPM hasil kat situ dan kat bawah ni Q1 menggambarkan kuantiti yang sepatutnya dikeluarkan untuk mencapai titik pulang modal lah. Dalam situasi ni, kalau Akmal tengok, sini jumlah hasil lagi tinggi daripada jumlah kos. Sini jumlah hasil rendah daripada jumlah kos. So, mana rugi, mana untung? Semestilah yang itu, cikgu. Mana ini? Ni apa? Jumlah. Ni untung ke rugi kat sini? Situ. Cikgu tanya kita pula. Cikgu tanyalah dah boleh, cikgu. Okey, Jing En. Mana satu kawasan untung, mana satu kawasan rugi? Yang atas punya untung. Bawah? Bawah rugi. Bawah rugilah. Okey, betul. Maksudnya dia fahamlah jumlah hasil kalau lebih, untunglah. Sebab tu saya tak nak jawab, cikgu. Okey, saya bagi tahu. peluang sebenarnya. Betul. Kalau Akmal jawab, Akmal dah pandai kan? Okey. So, kalau tengok kat sini, kita boleh tahu. Apabila capai titik pulang modal ni, kalau kita membuat pengeluaran seterusnya, kita akan berjaya mendapat keuntungan yang seterusnya lah. So, itu situasinya untuk mentafsir graf titik pulang modal ni. Bab tingkatan 3 kita belajar dan tingkatan 5 dalam bab 4 penyata kewangan pun ada belajar juga mentafsir titik pulang modal ni. Jadi
ulang kaji tu satu tajuk, sebenarnya kita dah cover untuk 2 tingkatan sekali lah. Baik. Okey. okey. Kishan Raj. Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu mengenai titik peluang modal? Tak ada. Semua faham Ya, faham. Okey, baik cikgu. Okey, kalau tak faham tanya, angkat tangan. Macam mana pelajar-pelajar dekat rumah faham ke? Okey, cikgu. Faham Diorang semua faham. Alhamdulillah. Ya, cikgu tak dengar suara diorang? Saya hampir dengar. Okey. Alright. Okey, seterusnya habislah 7 faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi, misi dan objektif. Dan seterusnya kita akan tengok pula berkaitan kesan. Kesan kegagalan mencapai matlamat objektif perniagaan. Ya. Okey, kalau saya sebutkan secara umumlah Akmal. Apakah tujuan utama perniagaan? Untuk untung cikgu. Okey, betul lah Akmal. Tu jawapan SPM punya standard tu. Maknanya kalau menubuhkan perniagaan tu ialah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, selain daripada memenuhi keperluan kehendak pengguna lah. Ya. Okey, jadi apabila kita gagal untuk mencapai keuntungan tu, apakah akan terjadi kepada perniagaan? Dia akan jadi... Tak apa, kita boleh tanya dulu. Okey, tanya Kishan. Sebab tadi Kishan faham yang sebelumnya. So, Kishan, kalau kamu buat perniagaan kamu gagal mencapai matlamat yang ditetapkan, apa akan jadi pada perniagaan kamu? Image perniagaan akan terjejas. Image akan terjejas. Okey, betul. Okey, seterusnya orang lain pula, Jing Eun. Apa akan jadi kepada perniagaan yang gagal mencapai matlamat? Gagal untuk bersaing dengan company lain dalam pemasaran. Apa dia kata? Sukar. Tidak dapat bersaing dengan perniagaan lain. Tidak dapat bersaing. Maksudnya tidak mampu menyaingi perniagaan lain lah. Okey, betul. Okey, apa yang disebutkan dua tu cukuplah. Sebenarnya memang saya nak ceritakan. Kiranya soalan ni jika ditanya dalam peperiksaan pun, pelajar yang tak baca buku pun, dia still boleh jawab. Sebab dalam peperiksaan SPM, ada soalan yang respon terbuka dan respon terhad. Mana kalau respon terhad tu, dia memang refer on that buku teks lah. Mana kalau fakta yang tu, kita kena jawab fakta tu je, tak boleh ubah sesuai. Tapi kalau macam soalan ni, dia lebih kepada kebat. Kebat maksudnya uji pemikiran pelajar tu bagaimana dia akan fikir apabila perniagaan tu gagal mencapai matlamat objektif perniagaan. Macam kalau tanya Akmal pun boleh jawab. Maksudnya bila perniagaan tu gagal mendapat untung, apa akan jadi? Rugi. Banyak. Perniagaan mengalami kerugian. Kerugian sebenarnya. Ataupun boleh paling teruk sekali boleh sampai tutup kedai. Tutup kedai. Betul. Apa yang Akmal sebut tu pun memang jawapan yang kita nak dalam peperiksaan sebenarlah. Jadi kat sini saya senaraikan. Selain pada yang disebutkan oleh anak-anak murid saya tadi berkaitan imej terjejas, tak mampu mengembangkan perniagaan, gagal dalam persaingan. Ini yang disenaraikan contoh-contoh dalam buku lah. Jadi ini boleh digunakan. Selain kalau ada tambahan lagi, boleh ditambah lagi lah. Seperti yang tadi saya sebutkan gulung tikar. Semua tu boleh cikgu. Betul, gulung tikar. Okey, kalau gulung tikar tu kalau untuk perniagaan ni, sebenarnya elok terus direct lah. Tapi kalau pelajar ada tulis perniagaan akan gulung tikar, mesti kita boleh faham lah maksud tu. Tapi kalau macam pelajar saya, kalau saya sebut gulung tikar, dia tak faham. Dia kata, buat apa cikgu? Kita gulung itu tikar ke? Tapi baguslah. Istilah tu kita macam merentasi subjek lain lah. Kita ajar pula. Maksudnya istilah tu biasa. Sebab dalam surat khabar pun banyak kan? Perniagaan banyak gulung tikar. Gulung tikar, tamuflis Jadi, dan sebagainya. pada masa yang sama, kita ajar perniagaan, kita ajar juga bahasa Melayu sikit. Betul. Term dia cikgu term tu. Term yang biasa digunakan dalam perniagaan, jadi pelajar pun lebih biasalah. Okey. Jadi jualan merosot, tak mampu bayar kos perniagaan, gagal dalam persaingan, ni semua boleh diceritakan melalui penulisan pelajar. Dan dalam 5-5 ni saya nak ceritakan satu je yang khusus, iaitu berkaitan tidak mampu membayar kos perniagaan. Apa kos-kos perniagaan yang terlibat? Okey. Jenis kos ada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Tadi saya dah sebut sikit kemarin masa kita lukis graf tadi. Kos tetap, kos berubah. Sekarang kita try tanya pelajar saya lah. Apa yang dimaksudkan dengan kos tetap, kos berubah ni? Siapa nak jawab? Nak jawab yang mana satu? Okey, anyone volunteer? Ni kos tetap dulu ke atau tidak kisah cikgu? Tak kisah mana dia nak jawab. Siapa nak jawab dulu? Banyak ni. Tadi cikgu ada bagi satu jawapan lah cikgu. Ya, betul. Okey, itu dia. Suraya, silakan. Kos tetap tu ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran suatu barang, dan kos berubah tu kos yang dipengaruhi oleh pengeluaran barang. Okey, dia bagi dua-dua terus. Contoh kos tetap tu. Okey, contohnya? Contohnya? Nak cakap?
Cakap. Contoh kos tetap tu macam sewa kedai, Okey. gaji pekerja, dan kos berubah tu pula macam bil elektrik, upah pekerja dan yang lain-lain. Patutlah dia nak jadi TV host, cikgu. Okeylah Mal, saya tak payah terang lah. Semua dah diterangkan oleh Soraya tadi. Okey, jadi dengan itu terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Soraya, apa yang diterangkan tadi daripada maksud kos tetap, kos berubah. Jadi saya pergi satu-satu tengok apa yang dia cakap tu betul tak? Okey. Kos tetap tadi kata kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Okey, betul. Tapi kadang-kadang pelajar tak faham bagaimana kos tu tak dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran tu. Kita terangkan yang kedua. Kos itu ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Seperti saya sebut di awal tadi masa titik pulang modal, kos tersebut nilainya tetap dibayar walaupun tiada pengeluaran dilakukan. Contohnya, kos bangunan, sewa bangunan, insurans yang kita kena bayar, gaji-gaji pekerja tetap. Jadi nilai tersebut, walaupun pekerja tu dia bercuti 2 minggu akibat kemalangan dan sebagainya, takkan kita potong gaji dia. Betul. Sebab dia memang pekerja tetap. Jadi gaji dia tetap dibayar nilai yang sama. Walaupun dia tak datang kerja. Sebab dengan kebenaran kan? Ya. Jadi kita tak boleh senang potong. Melainkan kalau pekerja, kontrak dan sebagainya, itu lain lah. Okey. Jadi kos berubah. Seperti yang disebut, kos yang dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Senang cerita. Sebab kalau biasa Akmal, saya tanya pelajar, apa maksud kos berubah? Dia akan jawab kos berubah tu macam kos berubah-ubah, cikgu. So, apa yang kamu nak cakap? Maksudnya kos tu tak tetap. Kalau cakap bezakan dari sudut bahasa je, still tak dapat markah untuk perniagaan. Okay. Senang cerita macam ni lah. Bila orang tanya maksud kos berubah tu, kita mesti bagi tahu sampai orang tu faham. Kalau selagi dia tak faham, contoh kos berubah tu apa? Kos berubah-ubah. Saya tak faham. Maksudnya apa? Kos tu tak tetap. Maksudnya apa? Saya tak tahu, cikgu. Kalau dia bagi contoh, mungkin akan okey. Kalau bagi contoh, menunjukkan dia faham, still boleh dapat markah. Ataupun dia bagi tu, kos berubah ni, kos itu akan berubah mengikut kuantiti pengeluaran. Semakin banyak pengeluaran, kos berubah tersebut akan bertambah. Contohnya, bil elektrik, bil air. Jadi, kalau ikutkan jawapan tu, boleh sampai 3 markah. Sebut daripada maksud, penerangan, dan bagi contoh. Jadi, biasakan macam tu untuk bagi jawapan mengikut kata kunci soalan SPM sebenar lah. Baik. Okey. Habis satu. Kalau ikutkan daripada kos-kos yang saya terangkan akhir ni tadi, dah habis untuk kita punya slot penerangan. Dan nak masuk kepada latih tubi soalan lah. Alright. Boleh, cikgu. Jom. Okey. Boleh mula latih tubi? Boleh, cikgu. Okey. Latih tubi ni saya minta pelajar saya tak payah seorang-seorang lah. Tolong angkatkan kertas jawapan lah. Okey. Tulis lah. Sama ada A, B atau C atau D. Kita buat sama-sama, cikgu. Betul-betul. Okey. Baik, nampaknya Suraya baru nak ambil kertas. Okey, ready Okey, semua siap sedia dengan kertas dan juga pen atau pensel lah. Okey, cikgu akan baca soalan dan anda semua kena tulis jawapan sama ada A, B atau C atau D. Betul, cikgu? Nanti Abang Akmal kata angkat jawapan baru angkat. Okey. Nanti kan pelajar lain tengok pula kan? Alright. Okey, jom cikgu. Kita tengok. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan yang berdaya saing? A. Jenama produk mendapat sambutan di pasaran. B. Keupayaan untuk terus bertahan dalam industri. C. Kemampuan untuk melakukan promosi yang pelbagai. D. Perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik. Okey, dan saya pasti pelajar-pelajar semua dah faham kan soalan itu dan sudah memilih jawapan. Okey, jadi kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita ni. 3, 2, 1. Sila angkat kertas anda. Ada yang B, B, dan juga B, cikgu. Semua memilih jawapan B. Okey, betul. Ini soalan aras rendah. Memang wajib betul, Amal. Ya. Kalau kat sekolah salah, otak ni. Okey, soalan pertama lepas lulus. Okey, soalan seterusnya, let's go. Soalan yang kedua. Pernyataan manakah yang menerangkan kos tetap? A. Kos bahan mentah merupakan kos tetap. Kos yang berkadaran dengan tingkat pengeluaran. C. Kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. D. Kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar. Okey, dan kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar kita ni. Alright, boleh kita tengok? 3, 2, 1, let's go. Ini dia. Apa tu, Suraya? C. Kitchen pun C, Jing Eun pun C. Semua C, cikgu. Alamak, saya semua betul ni. Semua. Cikgu nak semua salah ke? Sekejap, C Kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey, bukan Mal.
Sebenarnya bukan semua betul sebenarnya. Semua salah. Semua salah? Kenapa cikgu? Sebab kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey Akmal kos tetap untuk jangka panjang. Akmal, kalau dulu masa Akmal kecil sewa rumah, berapa harga kos sewa rumah? Bila dulu? Kalau dulu masa kecil-kecil. Saya rasa mungkin dah 1,000 lah. Contoh lah. Contoh. Okey, kalau sekarang ni Akmal dah besar panjang macam ni. Berapa sewa rumah kalau rumah yang sama tu? Naik cikgu. Naik kan? Naik. Tapi dia naik tu dalam tempoh masa yang agak panjang kan? Betul. Bukanlah bulan ni harga 1,000, tahun depan bulan 1 1,100. Itu cekik darah cikgu. Itu cekik darah. Jadi untuk kefahaman pelajar, ni contoh soalan SPM 2019. Okey, yang mana tanya tentang kos tetap. Kos yang tidak berubah jangka panjang, ini bukan menerangkan tentang kos tetap. Kos tetap dia akan berubah untuk jangka masa panjang. Sebenarnya jawapannya ialah D. Kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran SIFA. Tingkat pengeluaran SIFA, kos tersebut bayar sama lah. Dia mungkin tak faham malar tu. Malar tu sama lah. Betul. Okey, jadi para pelajar kena ingat betulkan balik konsep. Kos tetap dia boleh berubah untuk jangka masa yang panjang. Kalau gaji daripada mula kerja setahun gaji 1,000 starting, takkan 10 tahun pun gaji 1,000. Marah kan? Betul. Okey, nampaknya cikgu sebelum cikgu nak naik angin dia nak marah. Relax cikgu. Kita pun dah sampai di penghujungnya. Jadi cikgu Hamzi, terima kasih banyak cikgu. Saya rasa cukup luar biasa pada petang ini yang mana cikgu telah kongsikan ilmu kan. Macam mana kita nak tackle bagi bab inilah cikgu kan. Dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan kita daripada SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Cikgu, sesi ni terima kasih. Mesti semua ada pelik. Kenapa saya cakap Mandarin? Selepas ini. Okey. Jadi kepada anda semua, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini ada subjek Mandarin. Nak tahu siapakah yang akan bersama dengan anda? Tunggulah. Bye. Didik TV KPM. Perniagaan banyak memberi manfaat kepada kehidupan seharian kita. Banyak ilmu pengetahuan yang kita boleh guna pakai. Contohnya bab 3 tingkatan 4, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan, di mana kita boleh membuat perancangan mengikut landasan yang betul dalam perniagaan yang kita ceburi nanti. Jadi rebutlah peluang untuk belajar perniagaan sebaik-baiknya untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pelajar yang telah memilih subjek perniagaan sebagai subjek elektif SPM, ambillah peluang untuk belajar subjek ini dengan baik. Bergembiralah ketika belajar kerana ilmu yang kamu pelajari bukan setakat untuk peperiksaan, malah kamu akan gunakan di dunia sebenar yang penuh dengan cabaran ini, sama ada kamu sebagai pengguna ataupun sebagai peniaga. Jadi belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan kamu. Salam sayang dari utara.